السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas. Dan sekarang kita sedang membaca hadis yang ke-19 daripada hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina bi qiraatih. Jadi semalam kita dah bincangkan secara umum tentang lafaz yang pertama, ihfazillah yahfazka. Maknanya sekiranya kita ihfazillah, maknanya kita memelihara arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazka, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Tadi bersama-sama dengan saya ni ada satu syarah kepada hadis 40 ni. Maksudnya inilah syarah yang antara syarah yang baik yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Ad-Dimyati, yang dinamakan dengan Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhir Arba'in Nawawiyah. Jadi ini antara syarah yang amat baik. Jadi bersempena dengan kita sedang membaca hadis 40 ni, dari saya bacakanlah untuk kita sama-sama mendengar perkara-perkara yang disyarahkan oleh Imam penulis kitab kita ni. Moga-moga kita mendapat pengajaran dan kemanfaatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi dinyatakan dalam syarah ni salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ihfazillah yahfazka. Maksudnya kita memelihara arahan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazka, nescaya Allah Ta'ala memelihara kamu. Jadi bagaimana kita nak memaham peliharaan Allah kepada kita? Jadi salah satunya ialah daripada surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maknanya siapa yang beramal soleh semasa dia hidup di dunia ni, sekarang ni, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia tadi telah dikurniakan dengan nur keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Dari itu salah satu makna pemeliharaan. Apabila kita memelihara amal soleh dan apabila kita memelihara segala perkara yang akan mendatangkan nur keimanan, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita. Cuma dalam Al-Quran ni dia beritahu peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan Allah Ta'ala akan menghidupkan kita hayatan tayyibatan, kehidupan yang amat baik. Jadi itu nas daripada Al-Quran. Allah Ta'ala akan menghidupkan kita dengan kehidupan yang amat baik. Maksudnya zahir kita pun hidup dan batin kita pun hidup. Jadi dinyatakan dalam syarah ni, qala ba'duhum, sebahagian ulama berkata, sesiapa yang memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sibahu wa sigharihi, semasa dia kanak-kanak ni, maksud daripada dia kecil lagi, mak bapak ni telah mendidiknya, menjaganya, menjauhi dosa, kan, tidak bercakap bohong, tidak mencuri, tidak melengah-lengahkan sembahyang. Kesan ni ialah hafizahullahu fi kibarihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya apabila dia tadi
dewasa apabila umurnya tua, wa mata'ahu bisam'ihi wa basarihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan, mengekalkan nikmat pendengaran dan penglihatannya. Jadi maksudnya kita maklum penglihatan kan apabila umur kita bertambah kan kita ada masalah tidak melihat, rabun, katarak dan seumpamanya. Begitu juga masalah pendengaran. Jadi macam manakah cara kita nak memelihara pendengaran dan penglihatan? Maka kita peliharalah panca indera tersebut semasa kita masih kecil. Dan dihikatkan sebahagian ulama telah melebihi umur 100 tahun dalam keadaan dia masih kekal dengan akalnya dan kekuatannya. Apabila ditanya apakah sebab Allah Ta'ala mengekalkannya, maksudnya umur 100 tahun pun dia tak ada hilang, tak ada nyanyuk dan seumpamanya, maka dia berkata, "Hadhihi jawarihu hafiznaha minal ma'asi fis sighar, fahafizaha Allahu alaina fil kibar." Maka dia kata, inilah anggota-anggota panca indera yang kami pelihara ni daripada maksiat semasa kami kecil dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala memeliharanya untuk kami semasa kami dah tua. Jadi sekiranya kita memang kan ada menggunakan panca indera kita pada perkara-perkara maksiat, maka masih belum terlambat kan. Maksudnya cara ni kita beristighfarlah. Mohonlah ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan istighfar tersebut Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan Allah Taala akan memaafkan. Jadi memaafkan dalam bahasa Melayu tu dialah bahasa Arab al-afu. Apabila Allah Taala memaafkan, dia akan padam ke semua dosa-dosa tersebut seolah-olah tidak pernah dilakukan. Maka moga-moga dengan keberkatan istighfar tersebut Allah Taala memelihara panca indera kita. Dan diriwayatkan daripada Qadi Abu Tayyib rahimahullah, dia hidup kan dia maksudnya dia tadi umurnya dah 160 tahun. Walaupun umurnya dah 160 tahun, tiada satu pun daripada anggotanya yang rosak ataupun tak ada satu daripada anggotanya yang tidak berfungsi. Semua kekal sempurna penglihatan, pendengaran, akal, badan, berjalan, duduk seumpamanya. Faqila lahu fi dhalika, maka orang tanya, macam mana dia boleh sihat walafiat pada umur 160 tahun ni? Qala lab a'sillaha bi'udwin minha. Aku tidak pernah menderhakai Allah dengan mana-mana anggota daripada anggota yang kamu lihat sekarang. Wa qala ba'du salaf, maka sebahagian daripada ulama salaf berkata, sesiapa yang bertakwa nescaya Allah Ta'ala akan memelihara dirinya. Jadi sesiapa yang mensia-siakan ataupun tidak mempedulikan ketakwaan, maka sesungguhnya dia telah membinasakan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya daripada ibadat yang dia tadi sia-siakan. Jadi itu makna pertama yang kita boleh faham kan apabila kita tadi memelihara arahan Allah. Kebaikannya sebagaimana kita dah bincang semalam, kebaikan itu akan patah balik kepada diri kita sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memelihara. Pertamanya dimaksudkan di sini ialah memelihara anggota zahir kita. Pada sudut kedua, pemeliharaan tersebut ialah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu anhu, dia berkata kepada anaknya. Ni bapa bercakap kepada anak. Jadi ini panduan kepada kita lah ibu bapa. Maksudnya bapa tadi, dia kata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an uhfaza fika. Maksudnya bapa dia kata, aku akan memperbanyakkan lagi sembahyang sunat min ajlika, kerana kamu wahai anakku. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memelihara daku pada kamu. Thumma yatlu, kemudian dia membaca, wa kana abuhuma salihah, daripada surah Al-Kahfi. Ay fa hufidha bi salahihi fi anfusihima wa ma lahuma. Maksudnya kita maklum dalam satu kisah daripada surah Al-Kahfi tadi, maknanya ada kisah ketiga antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Khidir menegakkan semula dinding yang telah roboh. Maksudnya untuk menjaga harta. Maksudnya Nabi Khidir tadi datang untuk memelihara harta anak yatim. Jadi persoalannya, kenapa Allah Ta'ala mengarahkan salah seorang wali yang agung, kan Nabi yang agung, untuk pergi berkhidmat memelihara harta ke anak-anak yatim tadi? Jadi kerana wa kana abuhuma salihah, kerana bapanya semasa zaman dahulu, kan semasa bapanya hidup tadi, dia ialah orang yang soleh. Jadi keberkatan ibu bapa yang soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara anak tersebut. Jadi sekarang ni
ramai ataupun sebahagian ibu bapa mereka runsing. Anakku besar nanti macam mana kan? Nanti kalau aku dah mati dia macam mana? Dia semayang ke ataupun dia ada apa kerjanya, apa kehidupannya. Jadi kebanyakan ibu bapa dia ada kerunsingan pada anak-anaknya di masa depan. Jadi di sini dia ajarkan bahawa ihfazillah yahfazka. Sekiranya kamu memelihara arahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan saja memelihara kamu, bahkan Allah Taala akan memelihara kamu dan anak-anak dan zuriat kamu semua seluruhnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Ma min mu'minin salihin yamut illa hafizahu Allah azza wa jalla fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Maknanya tiada mana-mana orang yang beriman, yang beramal soleh meninggal dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara pada anaknya dan kepada anaknya, maksud kepada zuriatnya. Jadi sekiranya kita lihat hari ini, kita ada peliharaan daripada Allah. Maksud kita tengok kita suka beribadat, kita dipelihara daripada maksiat. Maksud kita dijauhkan daripada maksiat, maka janganlah kita menyangka kebaikan tu daripada diri kita sendiri. Maksudnya janganlah kita sangka, oh aku ni memang orang baik. Hendaklah kita mengetahui itu ialah jasa kedua ibu bapa kita. Maksudnya disebabkan ibu bapa kita dulu berusaha beramal soleh. Kan mereka berusaha beribadat mendekatkan, menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah membalas dengan menjaga anak dan zuriatnya. Wa qala ba'dul akabir, sesungguhnya sebahagian ulama berkata, Inna Allah la yahfazu birrajulis salihi waladahu wa walada waladihi wad duwairat allati hawlah. Ni tadi kita dah bincang, amal soleh seseorang menyebabkan dirinya dipelihara, anggotanya panca inderanya dipelihara. Kemudian yang kedua, amal soleh itu juga menyebabkan zuriatnya dipelihara. Okay, sekarang yang ketiga pula. Yang ketiga dia nak nyatakan di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara seseorang yang soleh. Allah Ta'ala akan pelihara anaknya, wa walada waladihi, dan cucu-cucunya seluruhnya, wad duwairatil lati haulah, dan rumah-rumah yang berada sekelilingnya. Dan ini salah satu kemanfaatan kenapa bila kita tadi beramal soleh, kepeliharaan tersebut akan ditompang oleh orang yang berada di sekeliling. Dan yang keempat pula, wa qala ba'duhum ra'aitu ra'iyan yusalli sing habis. Maksudnya dia kata, aku melihat satu orang pengembala kambing. Ini satu riwayat, dia kata, aku melihat seorang pengembala kambing sedang semayang. Tiba-tiba aku melihat serigala menjaga kambing-kambingnya. Jadi kita faham maksudnya pengembala ni sebenarnya nak memelihara binatang ternakannya daripada dimakan oleh serigala, kan, daripada dicuri dan sebagainya. Tetapi dia melihat satu keadaan yang pelik. Serigala tu pula yang tolong jagakan kambing-kambingnya semasa dia tadi sedang solat. Apabila orang tadi selesai menunaikan solatnya, maka aku pun bertanya, semenjak bila serigala sudah berdamai dengan kambing ni? Maksudnya dia pun hairan, kenapa serigala ni tak curi kamu punya kambing, kan tak makan. Faqala, maka orang tadi menjawab, lammastalaha rabbul ghanami ma'a rabbi dhib. Kita dapat melihat serigala tidak memakan kambing tersebut apabila penjaga, maksudnya kita dapat melihat serigala berdamai, ataupun serigala tadi berdamai dengan kambing. Maksudnya dia jawab ni, tak kala istalaha, telah berdamainya, Rabbul Ghanam, tuan kambing, ma'a Rabbiz Zib, dengan tuan serigala tersebut. Maksudnya dia kata apabila adanya hubungan antara pemelihara kambing dengan pencipta serigala, hubungan hamba dengan Tuhan tadi tu, maka dengan sebab itu apabila dah ada hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya, maksudnya aku yang menjaga kambing, aku buat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tadi ialah pencipta kepada serigala tersebut. Apabila hubungan tadi baik, maka kedua-dua yang di bawah jagaan kami akan menjadi baik. Maksudnya serigala pada ketika itu tidak akan memakan kambing yang dipeliharanya. Itu keempat, maksudnya macam mana keadaan pemeliharaan tadi, dia akan diluaskan sehinggalah kepada binatang-binatang ternakan, sehinggalah kepada tanaman-tanaman yang kita usahakan, harta benda dan seumpamanya. Untuk yang harta benda yang kelima ni,
Diriwayatkan dari satu kisah daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Maksudnya satu ketika pencuri masuk kepada rumah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, padahal Rabi'ah tadi tengah tidur. Jadi pencuri tadi nak mencuri pakaian yang berada di dalam rumah tersebut. Dan apabila dia dah masuk, apabila dia nak keluar, maka dia tak jumpa pintu. Lepas tu apabila dia letakkan saja pakaian tadi, maka dia nampak, dia jumpa pula pintu tadi. Kemudian apabila dia angkat semula pakaian tersebut, maka dia tengok pintu tadi dah hilang. Maka perkara tadi berulang banyak kali, jadi dia pun hairan. Tiba-tiba dia terdengar satu suara. Suara tadi berkata kepadanya, In kanal muhibbu na'iman fa innal mahbuba yaqdhan. Sekiranya orang yang mencintai tadi sedang tidur, maksudnya Rabi'ah tadi, tetapi ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah yang dicintai tidak pernah tidur. Jadi Allah nak bagi tahu, maksudnya suara tadi nak bagi tahu, kamu jangan cuba-cuba mencuri sebab aku menjaga kekasih aku walaupun dia sedang tidur. Maka dia kata, Da'is siyaba wa khruj minal bab. Dia kata, tinggalkan pakaian yang kamu ingin curi tadi, maka keluarlah daripada pintu tersebut. Fa inna nahfazuha wala nada'uha laka wa in kanat na'imah. Jadi suara tu kata kami akan memelihara segala harta bendanya dan kami tidak akan meninggalkan harta benda tersebut dicuri oleh kamu sekalipun tuannya sedang tidur. Maka pencuri tadi letakkan pakaian tersebut dan dia pun keluar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu faedah yang lain. Maksudnya disebabkan kita tadi beramal soleh, maka akan ada satu manusia yang bertaubat dalam keadaan kita pun tak sedar dan kita pun tak nak dakwah kepada dia dan kita pun tak pernah kata kepada dia, hai pencuri bertaubatlah. Tapi dengan keberkatan amalan, apabila kita menjaga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan memberikan kebaikan. Dan kerana kebaikan tadi melingkungi harta benda yang dia miliki, dan kebaikan tadi telah melingkungi juga, maksudnya meliputi pencuri-pencuri dan ahli-ahli maksiat yang ada di zamannya. Jadi itulah keberkatan apabila seseorang tadi menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang dinyatakan oleh penulis dalam syarah ni, bertakwa kepada Allah, maksudnya memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, ialah sebab Allah Ta'ala menjaga seseorang tersebut pada dunianya, pada akhiratnya, pada agamanya. Sehinggalah dia tadi diwafat. Yang penting sekali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjagakan keimanannya, sehinggalah dia tadi diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu syarah dinyatakan oleh penulis daripada ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, ihfazillah yahfazka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ihfazillah, hendaklah kamu memelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kamu. Tadi sebagaimana kita dah bincang semalam, lafaz ni menunjukkan, dia menceritakan tentang hasil yang akan dicapai apabila kita memelihara arahan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita akan berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita menghadapnya. Jadi diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jadi penulis mendatangkan beberapa riwayat menceritakan tentang bagaimanakah seseorang apabila dia tadi berada bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak membawa ke beberapa kisah bagaimanakah Allah memelihara seseorang tersebut. Jadi daripada Nabi Muhammad, satu ketika Nabi Muhammad SAW menghantar salah seorang sahabatnya yang bernama Safinah. Safinah ni dia lelaki, cuma namanya Safinah. Kemudian pada satu ketika dia tadi menunggang ataupun dia menaiki kapal, kemudian kapal ni tadi pecah. Maka apabila kapal ni tadi pecah, maka dia tadi pun pergilah ke daratan. Jadi apabila dia sampai ke daratan, dia tak tahu macam mana nak patah balik semula sebab perjalanan amat jauh. Kemudian apabila dia tak tahu macam mana nak berjalan tadi, tiba-tiba datang satu singa. Maksudnya singa datang kepadanya, lalu Safinah tadi pun berkata, Ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ialah hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan aku tadi ada satu surat daripada Nabi untuk aku sampaikan kepada satu tempat. Jadi dia kata, dengan sebab dia tadi bercakap kan kepada singa tersebut, maka singa tadi tu berjalan bersama-samanya, menunjukkan jalan kepadanya kepada tempat yang dia ingin tuju. Apabila dia tadi telah sampai kepada
tempat tersebut, maka singa tadi memandang kepadanya, seolah-olah mengeluarkan bunyi singa tersebut, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Jadi itu salah satu keadaan bagaimana Allah Ta'ala memelihara seseorang. Maksudnya Allah Ta'ala tadi memelihara seseorang dengan pelbagai penzahiran Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala zahirkan pemeliharaannya dengan manusia. Kadang-kadang Allah Ta'ala menzahirkan peliharaannya dengan malaikat, ataupun menghadirkan peliharaannya dengan jin. Dan ini ialah Allah Ta'ala menzahirkan peliharaannya dengan binatang. Dan binatang yang kita rasa binatang tersebut sebenarnya berbahaya, tapi sebenarnya di sisi Allah semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan dinyatakan apabila seseorang tadi takut, apabila seseorang takut kepada Allah, nescayanya Allah Ta'ala akan menjadikan semua perkara takut kepadanya. Tetapi apabila seseorang hamba tadi tidak takut kepada Allah, maksudnya Allah Ta'ala kata ini haram pun dia langgar, Allah Ta'ala kata ini berdosa pun dia buat juga, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan manusia tersebut takut daripada segala sesuatu. Maksudnya tengok lipas pun takut, tengok apa dia, tikus pun takut, tengok apa saja binatang, semuanya dia akan ditimpa dengan ketakutan. Dan sebagai antara kisah yang terakhir di penghujung ni, diriwayatkan daripada Imam Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku ingin menziarahi Abil Khair An-Naisaburi. Maka apabila kami telah selesai solat maghrib, aku pun keluar untuk mengambil wuduk ataupun mengqada hajat. Tiba-tiba datang kepadaku binatang buas. Maksudnya dia sekarang ni dah berada di rumah Syekh tadi. Dia dah, cuma apabila nak maghrib tadi, dia nak keluar lah untuk membersihkan dirinya. Jadi semasa dia keluar daripada rumah Syekh tadi untuk membersihkan dirinya, tiba-tiba datang binatang buas. Kan, maka aku pun balik semula ke dalam rumah, dan aku beritahu Syekh, dekat rumah kat luar kamu ni ada binatang buas, ada singa, harimau kat luar ni. Maka Syekh pun keluar, kemudian dia menjerit kepada binatang tersebut. Dia kata, hai, aku kan dah bagi tahu kepada engkau, jangan mengganggu aku punya tetamu-tetamu. Pergi main jauh-jauh daripada sini. Macam tu saja arahan Syekh kepada binatang tersebut. Maka Imam Muzani berkata, maka aku pun membersihkan, mengambil wuduk dan seumpamanya. Apabila aku datang semula kembali kepada Syekh, maka Syekh memberi jawapan. Kenapa binatang tadi takut kepada Syekh dan binatang tadi mendengar arahan Syekh. Syekh tadi berkata, ishtaghaltum bitaqwimil zahir, fakhiftumul asad, washtaghalna bitaqwimil batini, fakhafanal asadu. Manusia tadi berkata, kebanyakan manusia, dia sibuk untuk mencantikkan zahir badannya. Maksudnya mencantikkan dirinya, mencantikkan profil dirinya, maksudnya mencantikkan harta bendanya, mencantikkan rumahnya, kenderaannya, maksudnya mencantikkan apa dia, sejarah pekerjaannya, kejayaan hidupnya. Maka apabila kita sibuk kepada zahir, fakhiftumul asad, maka kamu akan ditimpa dengan satu penyakit namanya al-jubun, ketakutan. Jadi salah satu benda yang kita takut ialah kepada harimau tadi lah. Jadi Syekh tu kata, washtaghalna bitaqwimil batin. Tetapi kami menumpukan kepada membetulkan batin. Maksudnya membuang sifat ujub daripada hati, membuang sifat takabur daripada hati, kan, membuang sifat sombong daripada hati. Fakhafanal asadu, maka oleh sebab itulah binatang tadi yang takut kepada kami. Dan itu sebagai satu kisah daripada Imam Al-Muzani, bagaimana apabila seseorang tadi memelihara dirinya, memelihara zahir dan batinnya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang tersebut. Jadi mungkin setakat itu sajalah tazkirah kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dan keyakinan. Kan? Maksudnya yang penting sekarang ni, kisah-kisah yang dinyatakan oleh penulis syarah ni, supaya kita tadi yakin. Kan? Maksudnya Nabi apabila kata ihfazillah yahfazka, itulah janji daripada Nabi SAW. Dan kita kena maklum, janji daripada Nabi SAW ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah-kisah yang dibawa tadi menunjukkan kepada sekiranya kita menunaikan janji tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan peliharaan. Kan, maksudnya salah seorang daripada kekasih Allah, maksudnya yang saya berjumpa di sempadan Malaysia dengan Thailand tadi, maksudnya apabila seseorang datang ke rumahnya, maka apabila datang binatang-binatang seperti nyamuk ke apa tu nak menggigit, dia cakap je. Maksudnya dia cakap kepada binatang-binatang tu, tolong keluar, pergi, jangan datang di sini. Maka semua binatang-binatang yang menggigit, menyengat tadi keluar, pergi, meninggalkan. Jadi
perkara yang Nabi bagi tahu ni ialah perkara yang kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad berkekalan sehinggalah hari kiamat. Cuma kita sajalah yang nak meyakini dan mengamalkannya untuk dengan niat satu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita niatkan nak kelebihan yang diceritakan tadi tu. Kelebihan yang diceritakan tadi ni menunjukkan kepada benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu beberapa panduan dan nasihat kepada diri kita lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita di dunia dan di akhirat. Dari segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihani wal ihani wal ahwali wal baliyat wa tusallimuna min jami'il fitani wal asqami wal afati wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi was sayyiat wa taghfir lana biha jami'al dhunubat wa tamhu 'anna بها الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب يا الله يا مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Jadi, waalaikumsalam semua sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.